Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ini November 2022. Dalam tak sedar dah hampir 6 tahun usia Nintendo Switch sejak tarikh dia dilancarkan, iaitu pada 3 Mac 2017 untuk Switch original dan untuk Switch Lite 20 September 2019 dan terakhir sekali Switch OLED dilancarkan pada 8 Oktober 2021. Walaupun Nintendo Switch ni dia adalah satu teknologi pada tahun 2017, tetapi sehingga ke hari ni masih ramai lagi orang yang mencari konsol ni. Ada yang nak beli untuk birthday anak, ada yang nak beli untuk pasangan dan beli untuk diri sendiri. Dan bermacam-macam soalan saya terima. Soalan yang biasa yang kerap selalu saya terima. Nak beli Nintendo Switch OLED ke, Nintendo Switch original ke atau Nintendo Switch Lite? Dan ada juga yang tanya pada saya, pada yang dah ada Nintendo Switch, patut ke dia upgrade ke OLED? Dan satu soalan yang saya rasa saya patut jawab, yang penting untuk saya jawab dalam video ni, masih relevan ke Nintendo Switch pada tahun 2022? Tanpa buang masa lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, video ni tak disponsor oleh siapa-siapa, so saya akan bagi pendapat yang jujur tentang pengalaman penggunaan saya sendiri tentang Nintendo Switch. Okey, pertama sekali kita tengok dia punya spek dalaman dulu. Untuk CPU dan GPU dia menggunakan Nvidia Custom Tegra processor, beralih kepada bahagian wireless yang terdapat pada Nintendo Switch, iaitu dia menggunakan wireless, Wi-Fi dan Bluetooth, yang mana Bluetooth dia menggunakan Bluetooth 4.1. Bercakap tentang Bluetooth 4.1, apa yang saya boleh cakap, Bluetooth dia tu boleh kata stabil untuk kita gunakan untuk headset wireless atau speaker wireless. Teknologi Bluetooth pada Nintendo Switch ni pada mula dilancar pada tahun 2017, dia tidak boleh akses untuk mana-mana wireless headset atau speaker atau apa saja. Dia cuma boleh akses untuk Bluetooth dengan controller saja. Lain daripada tu tak boleh. Kalau kita nak connection dengan speaker ataupun headset, kita kena beli dia punya satu receiver khas untuk Nintendo Switch, yang mana receiver dia tu harga memang saya boleh kategorikan mahal lah bagi sebuah receiver. Tetapi pada hujung tahun lepas, akhirnya selepas beberapa tahun, Nintendo Switch bagi satu update firmware, yang mana dalam update tu dia bagi akses untuk kita connect Bluetooth ke mana-mana device headset atau speaker, dan itu adalah satu tindakan yang dia patut ambil lebih awal lah. Yalah kan, benda portable tiba-tiba kita tak boleh nak connect dengan headset wireless, dengan speaker dan sebagainya. Even device portable yang murah pun kita boleh connection dengan headset dan sebagainya. Okey, untuk bateri pula, untuk Nintendo Switch Lite dia menggunakan bateri berkapasiti 3570 mAh. Untuk Switch original yang first version tu dengan Switch yang terbaru OLED, dia menggunakan kapasiti bateri sebesar 4310 mAh. Pada tahun 2017, 3000 something ke atas tu dah cukup besar. Pada tahun 2022, kapasiti bateri 5000 ke bawah adalah boleh dikategorikan bateri yang sangat kecil. Lagi-lagi untuk handheld gaming macam ni, yang mana dia memerlukan kuasa yang lebih tinggi. Sebab kita tengok pada teknologi contoh smartphone pun, bateri kebanyakan dah mencecah 5000 mAh. Masa nak lancar Nintendo Switch OLED, saya harap sangat yang mana kapasiti bateri dia akan bagi sekitar 5 ke 6000 macam tu lah kan. Tapi bila keluar, saya tengok dia bagi kapasiti bateri yang sama macam Switch yang first time launching dulu. Dan untuk ketahanan bateri dengan kapasiti yang sebesar tu, yang mana Nintendo Switch Lite dia mampu bertahan 3 ke 7 jam bergantung pada game apa yang anda buka kan. Macam kalau kita buka game yang grafik dia tinggi dan kita main non-stop, dalam masa 3 jam habis, daripada 100% tu habis. Tapi kalau kita main game yang grafik dia tak tinggi, casual game yang game relax macam grafik simple je kan, saya boleh cakap setakat yang saya cuba, dia boleh bertahan sampai ke 7 jam. So bab bateri ni dia depends on game apa anda main lah. Dan untuk Switch original dan Switch OLED, perbezaan dengan Switch Lite hanya 1 jam saja. Kalau Switch Lite tadi 3 jam, dia dapat pergi sehingga 4 jam dan maksimum dia adalah hampir 9 jam. Okey, untuk pengecasan pula, ini bagi saya adalah satu masalah, sebab pengecasan dia hanya kita tak boleh sebarang-sebarang charger kita charge. Kita kena guna charger yang diberi oleh Nintendo Switch yang mempunyai PD protokol. Kalau kita guna charge lain selain daripada Nintendo Switch punya charger, dia boleh menyebabkan kerosakan pada hardware, iaitu pada chip yang terdapat pada motherboard. Apabila chip tu terbakar, kita dah tak boleh charge lagi dah. Kita cucuk, power tak masuk. Yang mana itu benda yang kita tak nak berlaku lah kan. Dan tempoh pengecasan tu, dia mengambil masa untuk Switch Lite 3 jam daripada 0 ke 100%. 3 jam tu satu jangka masa yang saya boleh kata untuk tahun 2022
2022, 3 jam tu adalah sangat lama lah. Kalau 2017, 3 jam tu biasa. Sebab semua peranti boleh kata smartphone atau handheld game yang sebelum-sebelum ni pun memang itu standard 3 jam. Tapi untuk sekarang, sejak teknologi fast charging untuk peranti-peranti lain dah keluar, 3 jam ni memang lama lah. Sebab smartphone pun kita charge pun tak sampai 1 jam. Walaupun kapasiti bateri dia lebih besar daripada ni. Tapi memandangkan dia ni adalah sebuah game, bukan smartphone yang mana kita bukan sentiasa nak tengok, nak check WhatsApp dan sebagainya. Kita bila on dia semata-mata untuk main game. Jadi 3 jam tu saya tak rasa macam satu masalah lah kan. Still saya boleh terima lah. Okey, dah habis kat bahagian dalaman. Kita tengok pula kat bahagian luaran dia pula. Okey, kita start dulu pada bahagian atas. Bahagian atas kali dia terdapat satu slot game card, satu headphone jack dan ada beberapa lubang untuk udara yang mana dia akan keluarkan dia punya haba panas melalui lubang ni. Di dalam dia ada terdapat satu kipas dan heatsink yang mana kita dapat rasakan satu angin yang berhaba dia keluar kat sini. Dan sebelah dia adalah setting untuk volume dan sebelah lagi adalah power button. Beralih ke bahagian bawah pula, satu slot untuk micro SD dan dia ada 2 speaker, stereo speaker. Okey, sebelum saya pergi ke bahagian lain, saya nak fokus dulu untuk speaker ni. Speaker dia saya boleh cakap dia stereo, cuma masalah dia bass saya boleh cakap hampir tak ada, bunyi dia flat. Dan satu lagi masalah sound dia, walaupun kita buka pada max volume, sound dia tidaklah kuat sangat. Dan satu lagi, setiap game dia akan bagi volume yang berbeza. Ada game yang sound dia kuat, ada game yang sound dia tak kuat. Yang tu bagi saya dia bukan Nintendo Switch yang tentukan benda tu. Yang tu developer game sendiri yang menentukan volume dia setakat mana. Sebab setiap game dia bagi volume yang berbeza. Selain daripada speaker, dia terdapat satu port pengecasan iaitu port Type C. Okey, sekarang kita pergilah ke bahagian skrin. Switch Lite mempunyai skrin bersaiz 5.5 inci. Switch original adalah 6.2 inci dan Switch OLED adalah skrin yang paling besar iaitu 7 inci. Untuk Switch Lite dan original, dia menggunakan skrin IPS dan untuk Switch OLED kena dengan nama dia lah, dia bagi skrin OLED. Dan ketiga-tiga Switch ni dia bagi resolution yang sama iaitu 720p iaitu HD, bukan Full HD ya, dia tak bagi Full HD. Ketiga-tiga skrin ni adalah jenis touch screen yang mana dia bagi satu kemudahan lah kepada kita. Selain daripada kita kontrol pada controller dah, kita juga dapat sentuh direct untuk scrolling ke atau gaming ke apa saja aktiviti dalam Nintendo Switch tu kita boleh touch screen. Tapi untuk gameplay kita tak boleh touch screen. Hanya bahagian option dalam game tu saja dia bagi kita touch, tapi bila game tu dah start, kita sentuh kat bahagian skrin tu dia dah tak jadi apa dah. Okey, dari segi keselesaan pula, saya bab keselesaan ni saya boleh cakap lah kan, untuk ketiga-tiga Nintendo Switch ni iaitu Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Original, ketiga-tiganya sangat, bagi saya sangat tidak selesa untuk kita pegang sebab dia bentuk dia adalah leper. Bentuk dia adalah memang dia leper macam ni kan. Bayangkan kalau kita biasa pegang controller ke, dia akan berlekuk tau. Sebab bila dia berlekuk, dia akan ada ruangan grip untuk kita pegang dia. Tapi Nintendo Switch ni dia leper macam ni kan. Jadi saya boleh cakap dari segi reka bentuk dia ni, dia bukan untuk keselesaan lah. Saya boleh cakap dia bukan mesra pengguna. Kalau kita pegang seriously memang tak sedap lah. Saya boleh cakap lah memang tak best. Tapi untuk masalah tu sebenarnya kita boleh dapatkan casing dekat dalam mana-mana platform online seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Kalau kita type je Nintendo Switch, banyak gila aksesori dia. Dari segi casing, dia punya thumbstick, dia punya controller dan sebagainya. So apa yang saya sendiri buat, saya beli satu casing yang bentuk lebih lebar dan dia berlekuk kat belakang. Yang mana casing tu bila saya pasang, bila saya guna, saya dapat rasa beza lah, lebih sedap lah, lebih selesa bila pegang tu. Sebab dia dah ada grip kat belakang dan dia lebar kiri kanan dan rasa lebih besar, tapi still dalam keberatan yang sama lah. Jadi satu pengalaman yang lebih baik lah bila pasang casing yang agak bulky sikit kan, yang dia ada berlekuk, pegang lebih okey lah saya cakap. Okey, tu bahagian body. Ada satu lagi saya nak cakap bab thumbstick dia. Dari segi keselesaan lah, thumbstick dia terlalu kecil, yang mana saiz tangan saya yang bukan kategori besar lah, kategori normal pun, saya letak ibu jari dekat dia punya thumbstick dia, saya boleh rasa thumbstick dia terlalu kecil sentuh ke ibu jari saya ni. So sama juga, saya cari aksesori dia dan saya dapat satu sarung lah untuk dia punya thumbstick tu, yang mana sarung ni bagi dia jadi lebih lebar dan lebih tebal lah. Dan bila saya pasang benda tu, saya dapat satu keselesaan yang lebih baik lah daripada tak pakai apa ni kan. Okey, kita beralih kepada bahagian gaming performance. Untuk gaming performance, sebelum saya start tu, apa saya boleh katakan untuk ketiga-tiga Switch, iaitu Switch OLED, Switch Original dan Switch Lite, ketiga-tiganya dapat memberikan performance yang sama sebab ketiga-tiganya menggunakan chipset yang sama. Saya ada cuba beberapa game dan saya boleh kata untuk game yang low grafik ni, dia boleh dapat dalam 60 frame per second.
seperti mana yang anda tengah lihat sekarang ni, beberapa contoh yang saya cuba ni memang stabil. Dia punya frame rate dia tu boleh kata maintain 60 frame. Dan selepas itu saya cuba juga beberapa game yang menggunakan grafik yang tak tinggi sangat, tapi grafik dia tu adalah grafik saya boleh cakap di era PS3 punya grafik. Bila grafik dia tinggi sikit daripada yang first saya try tu, saya boleh katakan di situ frame rate dia dah tak capai 60 frame. Tapi saya boleh cakap masih okey lagi lah, playable lah, dan tak sakit hati lah tengok kan. Dari segi dia punya frame rate, grafik masih okey. Selepas daripada dua game ni, saya cuba game yang lebih berat sikit, iaitu Resident Evil 6. Di situ saya nampak dia dah start struggle lah dekat dia punya frame rate. Grafik still okey, frame rate dia dah mula drop. Seperti mana yang anda lihat sekarang ni, pergerakan dia tu dah tak cantik dah. Dia dah nampak frame by frame dah. Senang cerita kalau tak best lah tengok kan. Dia tak smooth dah dia punya pergerakan tu. Saya cuba pula Mortal Kombat 11. Yang mana Mortal Kombat ni saya cakap memang hancur. Dia punya grafik pecah. Dia punya frame rate drop kau-kau punya. Memang teruk lah. Memang saya main pun sekejap lah. Sebab memang saya hilang mood terus bila tengok macam tu punya performance kan. Saya rasa macam aduh, saya tak main habis game ni. Saya main sekerat je. Sebab yalah anda tengok sendiri lah macam mana kan. Memang dia jadi lembab. Apa tu, grafik dia pecah. Kita tengok pun tak best. Okey, sekarang kita berbalik kepada soalan yang popular yang biasa orang tanya dekat saya. Nak beli Nintendo Switch OLED ke atau Nintendo Switch original ke atau Nintendo Switch Lite? Okey, sebelum tu saya sendiri pun saya membeli Nintendo Switch Lite bersebab saya tak kata Nintendo Switch ni yang Lite lebih bagus daripada original atau original lebih bagus daripada OLED. Apa yang saya boleh cakap, kalau ada struggle nak beli yang mana satu, saya boleh cakap first kali kita kena tahu diri kita ni, yang mana kita ni jenis orang yang lasak ke atau kita jenis orang yang cermat jaga barang. Sebab apa tau? Untuk Nintendo Switch OLED dan Nintendo Switch original, untuk dia punya Joy-Con tu adalah jenis detachable, yang mana dia boleh cabut, dia boleh pasang. Di situ akan jadi masalah untuk orang yang lasak. Sebab banyak kes yang berlaku untuk dia punya Joy-Con kiri kanan tu, yang mana kalau kita pegang di bahagian ni selepas tahun kita guna, kita goyang-goyang di bahagian dia punya Joy-Con tu, dia dah start bunyi. Dia dah tak kejap dah. Dia dah tak grip kuat dah. Dia dah boleh bergoyang-goyang. Berbeza dengan Switch Lite yang dia compact, dia tak boleh cabut dah. Dia melekat macam ni. Yang mana saya pakai pun dah lama dah. Dah hampir 2 tahun dan tak ada masalah. Okey je. Untuk Switch OLED dan Switch original, untuk orang cermat okey. Yang mana dia selepas guna dia terus masuk balik dalam beg dia, letak tempat tinggi. Tapi kalau orang macam saya, jenis yang letak merata dan kadang-kadang tu pernah terjatuh dan pernah juga letak atas sofa, terlupa kan. Pergi-pergi terus duduk. Sedar duduk baru sedar duduk atas Nintendo. Orang macam saya ni, kategori macam saya ni, saya lebih sarankan ambil Switch Lite lah daripada Switch original ataupun Switch OLED. Dan kalau kata kita nak beli untuk anak memang saya sarankan terus go for Lite lah. Sebab budak-budak ni kita tak boleh nak cakap apa kan. Dia orang memang lasak. Memang benda ni kalau jatuh ni tak terkira lah berapa kali jatuh. Bayangkan kalau jenis Switch yang original dan Switch OLED yang mana dia punya Joy-Con ni jenis detachable dapat kat budak-budak, bayangkanlah apa akan jadi. Tak hilang kalau patah dia punya penyambung dia. Sebab penyambung dia tak kuat tau. Penyambung dia adalah plastik. Sebab tu banyak kes kalau kita search kat YouTube pun, masalah Nintendo Switch ni adalah ketahanan dia punya Joy-Con dia tu. Jadi untuk beli yang mana satu, kita kena tahu dulu diri kita ni pada kategori yang mana. Okey, kemudian soalan yang kedua. Dah ada Nintendo Switch, patut ke upgrade ke OLED? Bagi saya, bila sebut je upgrade ni, bila upgrade mesti kita nak rasa sesuatu yang upgrade lah kan. Dari segi performance, especially lah performance. At least kalau tak performance pun bateri lah, bateri tahan lebih lama. Tapi bila antara Switch original dan Switch OLED ni, sebenarnya chipset dia adalah sama, kapasiti bateri pun sama, jenis bateri pun yang sama. So apa upgrade yang kita rasa? Screen semata-mata, color saja. Color yang mana kalau OLED ni kita tahu dia tak ada backlight dan color dia lebih vibrant lah banding dengan IPS. Yang mana Switch Lite dan Switch original dia menggunakan screen jenis IPS. Itu je lah, color sajalah, resolution sama, dan size dia adalah, untuk OLED tu size dia adalah 7 inci. Dan saya tak rasa kalau untuk orang yang ada Nintendo Switch, saya tak rasa perlu upgrade. Sebab kita tak rasa benda kita upgrade tu, kita spend duit beribu untuk benda yang sama. So untuk orang yang dah ada tu, saya tak sarankan untuk upgrade ke OLED lah. Lebih baik tunggu untuk the next version of Nintendo Switch. Tengoklah, tak tahulah bila dia akan lancar kan.
tak ada khabar berita lagi. Tapi bagi orang yang belum ada Nintendo Switch, okay, go for OLED. Okay, dan last sekali, adakah masih relevan teknologi 6 tahun lepas kita nak beli pada tahun 2022? Pada tahun sekarang 2022, kita tengok teknologi game yang dari segi grafik dah improve jauh lebih baik lah kan, dari segi performance dan sebagainya lah kan. Tapi untuk handheld game ni, tak kisah mana-mana company pun, mana-mana handheld gaming, dia akan cut dia punya resolution dan dia punya sound, performance grafik pun dia akan cut, banyak yang dia akan drop. Ini semua sebab apa? Kita kena balik kepada tujuan penciptaan dia. Dia dicipta adalah sebagai portable gaming, bukan kita nak cucuk wire sentiasa. Maknanya game on the go. Kita dalam bas kita boleh terus on, kita dekat hospital tengah tunggu giliran pun kita boleh main. So bila mana nama portable, first priority dia adalah bateri, ketahanan bateri, sebab dia adalah portable. Jadi bateri kena letak nombor 1, performance dia akan letak nombor 2. Paling penting ketahanan bateri. Jadi untuk menghasilkan satu handheld gaming yang bersaiz nipis macam ni, yang mudah untuk dibawa, boleh masuk dalam poket, developer ni nak tak nak dia kena buat bateri yang kecil tapi dapat tahan yang boleh kata agak lama lah, at least 3 jam ke atas lah. Dengan cara macam mana? Dia akan cut off dekat resolution dan dia punya performance lah. Dan sebagai handheld gaming ni, saya tak rasa menjadi satu keperluan untuk kita guna high setting, sebab kita akan guna Nintendo Switch ni bukan dalam jangka masa yang lama, sekejap-sekejap je. Yang mana saya sendiri pun game ni saya hanya guna bila saya malas, saya balik kerja tak larat nak on PC, tak larat on TV, nak main dekat konsol TV kan. Saya akan on Nintendo Switch lah. Saya akan sambil baring kan, saya duduk main game sampai serta tidur, game duduk ada kat atas badan. As long game dia semua adalah playable, tak ada lagging dan dia punya frame rate tu stable, dia melepasi semua tu, bagi saya okey. Dan akhir kata bagi saya, Nintendo Switch ni untuk tahun 2022, walaupun dia teknologi 6 tahun lepas, dia masih relevan lah untuk kita beli, sebab teknologi ni dia tidaklah ketinggalan sangat. Jadi kita dah sampai ke penghujung video. Seperti biasalah, kalau anda rasa video saya ni memberi manfaat, membantu anda dalam membuat keputusan, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia. Assalamualaikum, bye bye.